الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أنت الفهم النبيين وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا. قال الشيخ المصنع تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Dan arti ta'alluq yakni makna bagi ta'alluq. Dan arti ta'alluq yakni makna bagi ta'alluq. Itu menuntut sifat akan pekerjaan menuntut sifat akan pekerjaan menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih, yakni tutut yang lebih, kita tafsir begitu, yang lebih, yakni tutut yang lebih atas berdirinya dengan zat. Ta'alluq, arti ta'alluq itu dia katanya menuntut sifat, yakni menuntut oleh sifat, yakni sifat yang bertakluk. Menuntut, yakni menuntut oleh sifat yang bertakluk ialah sifat ma'ani lain daripada sifat hayat. Menuntut oleh sifat ialah segala sifat ma'ani yang lain daripada sifat hayat. Menuntut akan pekerjaan, akan suatu perkara, akan pekerjaan yang lebih, yakni tutut yang lebih, yakni yang suku sakat. Tutut yang lebih, yakni tutut yang suku sakat yang lain, atas berdiri sifat dengan zat. Itulah makna ta'alluq. Jadi untuk nak fahamkan makna ta'alluq ini, kita mesti kenalkan bahawa sifat itu ialah suatu perkara yang berdiri pada zat. Sifat-sifat ini ialah sifat, mana-mana sifat sekalipun, sama saja sifat yang baru seperti segala sifat kita, dan sama juga segala sifat bagi Allah Ta'ala yang qadim, maka segala sifat itu mesti berdiri pada zat. Mana-mana sifat sekalipun, walaupun sifat hayat sekalipun, mesti berdiri pada zat. Dengan maknanya tidak ada zat yang boleh terasing daripada zat. Dengan maknanya tidak ada mana-mana sifat yang terasing daripada zat,
yang tidak berdiri pada zat, yang ada dengan secara diri, tidak menepani pada zat itu tidak ada. Itu suatu perkara yang ada pada sifat. Maka selain daripada sifat itu dia berdiri pada zat, itu satu tututan. Sifat, sebut kata sifat, ada satu tututan pada dia ialah berdiri kepada zat, berdiri dengan zat, menupani pada zat. Maka berdiri oleh sifat dengan zat itu bukan dia diri takluk. Bahkan satu perkara lagi yang dikandung oleh sifat, yang ditutup oleh sifat, menuntut akan kerjaan yang lain pula, menuntut akan perkara yang lain pula. Satu lagi, selain daripada berdiri, tutup berdiri pada zat. Jadi maknanya sifat-sifat yang mana-mana sifat yang bertakluk, mana-mana sifat yang bertakluk itu mesti kena ada dua perkara. Mesti kena ada dua perkara. Satu perkaranya ialah dia berdiri kepada zat, berdiri dengan zat, menupani pada zat. Dengan mana sifat-sifat tak boleh terasing daripada zat. Itu satu perkara yang ada pada sifat. Dan suatu perkara laginya, itulah dikatakan takluk. Contohnya seperti sifat pelihat kita. Sifat pelihat kita pun takluk juga. Maka sebut kata sifat pelihat mesti kena berdiri pada zat. Maka sifat pelihat tu ada pada kita. Selepas tu selain daripada dia berdiri pada zat kita, ia kena ada satu perkara lagi untuk jadi kerjaan dia, ialah lihatkan benda-benda, menampak akan benda-benda, itu dikatakan takluk. Jadi maknanya sifat pelihat yang ada di kita dua perkara. Satu perkara dia berdiri pada badan kita, pada mata kita. Satu perkara laginya ialah melihat akan benda-benda. Maka melihatkan benda-benda tu ialah dikatakan takluk. Jadi jadi dia nak ceritanya begini. Sifat mesti sebut kata sifat yang jenis takluk ini mesti kena ada dua kerjaan yang ditutup oleh sifat. Tutup bukan dengan mana minta, bukan dengan mana nak, bukan mana begitu. Dengan mananya nak panggil kata sifat basar masalan. Nak panggil kata sifat basar mesti kena ada dua perkara. Satu perkaranya menupani pada zat. Satu perkaranya menupani pada zat. Dan satu perkara laginya ialah melihat akan benda-benda. Maka kalau tidak menupani pada zat tak dikatakan sifat. Kalau tidak melihatkan benda-benda tak dikatakan sifat itu sifat basar. Maka melihat akan benda-benda itulah takluk. Begitu juga sifat basar kita. Sifat sama yang ada pada kita, sifat pendengar pada kita. Mesti kena ada dua perkara. Satunya menupani pada zat, ialah sifat sama kitanya, pendengar kita menupani pada anak telinga. Dan satu perkara lagi, untuk nak jadi kata sifat sama tu mesti boleh mendengarkan suara-suara. Boleh mendengarkan. Mendengar akan benda-benda, akan suara-suara. Kalau tidak mendengar tak dikatakan sama. Kalau tidak berdiri pada zat tak dikatakan sifat. Begitulah. Maka jadi dua perkara lah mesti kena ada pada satu-satu sifat yang bertakluk. Satunya berdiri pada zat. Yang keduanya ada satu perkara lagi yang jadi kerjaan bagi dia. Satu perkara lagi yang jadi kerjaan bagi dia itulah dikatakan takluknya. Tak semacam bagi sifat hayat. Sifat hayat sebab kita panggil kata dia tu sifat, dia berdiri pada zat.
Dengan sebab kita kata dengan tilik kepada kita kata dia ni sifat, dia mesti kena menupani pada zat. Tetapi dia ada nak kepada benda lain lagi ke selain pada berdiri pada zat? Dah tidak. Tidak berkehendak, tidak bertutup kepada pekerjaan yang lain. Itu dikatakan sifat tidak bertakluk. Jadi begitulah sifat basar Allah Ta'ala. Kita katanya sifat basar ini tilik kepada kata dia adalah sifat. Mesti kena menupani pada zat. Kalau tak menupani, kalau benda mana tak menupani pada zat, kita tak panggil kata sifat. Jadi nak boleh panggil kata sifat itu mesti kena menupani, mesti berdiri pada zat. Barulah dihukum kata dia itu sifat. Dan tak boleh nak kata sifat ini ialah sifat basar, melainkan kena boleh melihat akan segala perkara-perkara yang ada. Tak boleh nak kata sifat sama', kalau tidak tak boleh sama' adalah sifat. Tak boleh nak kata sifat, melainkan berdiri pada zat dan mendengar akan segala benda yang ada. Kalau sifat sama' Allah Ta'ala, maka mendengarkan segala perkara yang ada, itulah dikatakan ta'alluq dia. Jadi dia cerita katanya makna bagi ta'alluq, arti ta'alluq, yakni makna bagi ta'alluq itu menuntut sifat akan kejaan. Kita katanya menuntut sifat. Sifat apa dia? Sifat basar. Menuntut oleh sifat, contohnya sifat basar. Melihat. Menuntut akan pekerjaan ialah melihat akan benda-benda. Akan pekerjaan ialah melihat akan benda-benda. Tutup nak melihatkan benda-benda itu lain daripada tutup berdiri sifat basar itu dengan zat. Jadi maknanya pada sifat basar itu ada dua perkara lah pada dianya. Tilik kepada dia itu sifat mesti berdiri pada dengan zat. Mesti menupani kepada zat. Tilik kepada dia itu dikatakan sifat basar mesti melihatkan benda-benda. Maka melihatkan benda itu adalah dikatakan ta'alluqnya. Dengan sebabnya kalau tidak melihatkan benda-benda tak dikatakan sifat basar. Kita tak panggil sifat basar. Tak panggil sifat itu sifat basar. Kalau tak berdiri pada zat, tak panggil kata sifat pula. Begitulah. Jadi nak semata-mata nak panggil kata sifat mesti berdiri dengan zat. Lepas tu sifat itu sifat apa? Sifat basar. Apabila kata sifat itu sifat basar mesti melihatkan akan, mesti nampak, mesti melihat akan segala perkara-perkara. Contoh juga seperti sifat kudrat yang kita belajar, yang dalam bahasa kita ni nak panggil kudrat ni adalah sifat. Nak panggil dengan sebab kita kata dia tu sifat, mestilah dia tu berdiri pada zat. Sifat kudrat dengan nak tilik kepada kudrat ni adalah suatu sifat. Maka segala sifat mesti menupani pada zat. Dan satu perkara lagi untuk nak kata ini sifat ialah sifat kudrat. Mesti mengadakan benda yang boleh mengada dan mesti meniada akan perkara yang boleh meniadakan. Maka mengada dan meniada itu ialah ta'alluq bagi sifat kudrat. Jadi maknanya kalau tidak berdiri dengan zat, kita tak kata sifat. Kalau tak boleh nak mengadakan, tak boleh nak meniadakan, kita tak panggil kata kudrat. Maka mengada dan meniadakan itulah dikatakan ta'alluq bagi sifat sifat apa dia? Sifat kudrat. Ustaz, maaf, tak dengar Ustaz. Seperti kalau pisau tu memanglah bukan sifat. Tetapi kalau tak boleh nak memotongkan benda-benda, kita tak panggil pisau. Ini suatu besi masalan, kalau tidak boleh memotongkan benda-benda, maka adakah kita nak panggil pisau pada dia? Tak boleh.
Tengok puyuk. Puyuk tak boleh nak buat potong benda-benda, sebab tu kita tak panggil pisau. Nak panggil puyuk mestilah boleh buat masak dalamnya. Kalau tak boleh masak, kita tak panggil puyuk pula. Begitu. Jadi begitulah, kalau kudrat, kalau tidak boleh mengadakan dan tak boleh nak meniadakan akan mungkin, maka kita tak panggil kudrat. Boleh jadi kena atas benda lain. Jadi dua perkara. Apabila kita sebutkan sifat, apabila kita masuk dalam sifat ma'ani yang selain daripada sifat hayat, maka semuanya sifat itu takluk ke semuanya. Segala sifat ma'ani selain daripada sifat hayat, ke semuanya takluk. Maka kita tengoklah apa dia sifat, apa dia sifat, sifat samuk, sifat basar, sifat kalam. Katalah kudrat iradat pun, kalam tilik kepada dia ni adalah suatu sifat, maka mestilah kalam itu menepani pada zat. Kalam tilik kepada sifat ni ialah sifat kalam, mesti berkata-kata. Berkata-kata maknanya beritahu begitu, beritahu begini. Sebab maksud kata berkata-kata, bercakap-cakap tu mana beritahu begitu, beritahu begini, dikatakan dilalah, taluk dilalah. Maka kalau katanya tidak berdiri pada sifat zat, kita tak kata dia tu sifat. Kalau tidak boleh menunjuk di atas perkara-perkara, tak boleh bagi tahu dengan perkara-perkara, perkara apa yang dia dengan apa-apa benda, tak boleh nak beritahu begitu, tak boleh nak cerita begini, tak boleh nak dilalah, maka tak dikatakan sifat kalam. Jadi mesti nak panggil kata sifat ni ialah sifat kalam, mesti kena ada dua perkara tu. Maka yang pertama berdiri pada zat itu untuk nak panggil kata sifat. Dan satu perkara lagi yang dikatakan menutup sifat akan kejaan. Menutup oleh sifat akan kejaan itu lain daripada tutup dia atas lain pada tutup dia berdiri pada zat. Jadi pendek katanya, sifat seperti sifat kudrat iradat lain daripada sifat hayat itu ada dua tututan pada dia. Sifat samuk, basar, kalam semuanya yang ada takluk tu ada dua tututan. Satu tututan berdiri pada zat. Satu tututan laginya, tengoklah sifat masing-masing. Kalau kudrat, tututan dianya mengada dan meniada. Kalau sifat basar, tututan dia melihatkan segala benda yang ada. Kalau sifat samuk pun begitu juga. Selain daripada tututan dia kepada di atas berdiri pada zat, tutup dia mendengarkan suatu akan perkara-perkara yang ada. Begitulah. Kalau sifat itu ialah sifat iradat, selain pada tututan dia berdiri dengan zat, tutup oleh sifat kud iradat itu akan menentukan perkara-perkara. Begitu. Maka kalau tilik kepada sifat kudrat ialah mengada dan meniada, itu dikatakan kudrat. Sebab tak panggil kudrat kalau tak boleh mengada dan meniada. Sebab tak boleh panggil iradat kalau tak menentukan, tidak taksis, tidak menentukan apa benda. Sebab tak boleh panggil ilmu kalau tidak mengetahui akan segala perkara. Maka ilmu selain pada tututan dia tutup berdiri dengan zat, untuk nak panggil kata sifat, maka mesti dia mengetahui akan perkara-perkara, akan segala maklumat. Begitu juga sifat samuk, basar, kalam pun macam itulah. Jadi di satu sifat yang bertakluk tu ada dua perkara. Adapun sifat hayat tidak bertakluk. Maknanya ada suatu perkara saja pada dia, ialah tutup berdiri dengan zat. Itulah untuk nak faham makna takluk. Mudah katanya takluk itu apa dia? Jembaan dia, artinya orang petani dulu dia katanya jembaan, artinya hijaan dia. Hijaan kudrat tu mengada dan meniada. Hijaan iradat itu taksis menentukan. Hijaan bagi ilmu ialah mengetahui. Hijaan bagi basar ialah melihat. Melihat. Adapun sifat tu perlihat. Takluk dia ni melihat. Samuk mendengar. Kalam cerita, memberitahu. Dilalah dikatakan.
Dan tiada ta'alluq malaikan bagi sifat ma'ani jua. Dan tiada ada ta'alluq malaikan bagi sifat ma'ani jua. Segala sifat yang lain daripada sifat ma'ani tidak bertakluk. Daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah tidak bertakluk. Hanya sifat ma'ani, malaikat sifat hayat. Itu saja yang bertakluk. Adapun sifat maknawiyah, kaum yang sahihnya tidak bertakluk. Adapun mengikut kaum dhaif, dia kata bertakluk juga. Begitulah. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui beberapa ta'alluq ini. Yang ini kembali kepada asal tadi yang kita belajar minggu lepas. Katanya bagi kudrat itu ada 7 ta'alluq. Bagi kudrat itu ada 7 ta'alluq. Maka 7 ta'alluq itu tak wajib bagi kita orang mukallaf mengetahui. Tak wajib, hanya sunat. Kenapa tak wajib? Kerana ia beberapa ta'alluq ini daripada bicara yang dalam pada ilmu ini. Maknanya mengetahui ta'alluq, bahagian ta'alluq bagi sifat kudrat ni masuk dalam bahasan bicara, mana bahasan yang dalam di dalam ilmu usuluddin. Maka bicaraan yang dalam tu setengah orang tu tak boleh nak faham. Sekadar dia faham kata Tuhan tu berkuasa, dah cukup. Setengah-setengah orang tu dia tak boleh nak faham. Apabila cerita itu, setengah-setengah orang tu yang ada kelemahan sikit nisbah fikiran dia, maka dia tak boleh nak faham. Tapi kebanyakannya boleh faham. Kebanyakannya boleh faham. Dengan sebab tu apabila mana-mana bahasan agaknya jadi masuk dalam bahasan yang dalam, maka orang biasa maka tak jadi wajib. Hanya jadi sunat. Kalau tidak pun jadi fardu kifayah. Jadi kalau tak tahu ta'alluq tu tak berdosa lah. Cumanya kita tahu tu atas jalan fardu kifayah, pada setengah-setengah masalah, setengah tu atas jalan sunat. Begitu saja. Maka mana dia 7 ta'alluq bagi kudrat, maka 1 ta'alluq daripada 7 itu ta'alluq suluhi qadim. Tak wajib nak tahu, tapi tahu tu lagi eloklah, sebab sebagai menambahkan ilmu kita. Maka 1 ta'alluq daripada 7 ta'alluq itu ialah 1 yang salah satu. Maka 1 ta'alluq yang salah satu ta'alluq daripada 7 ta'alluqnya ialah panggil dengan nama ta'alluq suluhi qadim. Iaitu ta'alluq suluhi qadim, patut kudrat pada azal bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia pada waktu imkan. Ta'alluq suluhi qadim. Salah satu daripada 7 ta'alluq bagi sifat kudrat itu ialah ta'alluq suluhi qadim. Belum pada dia nak masuk dia tu, kita tengok dulu ta'alluq. Dah tahu makna dia tadi. Suluhi, ambil pada asal makna suluh, maknanya patut. Duk dalam patut, duk di dalam patut, artinya layak, kepatutan, kelayakan. Contohnya patut ni, contohnya kalau orang yang ada duit. Orang yang ada duit, maka patutlah bagi dianya untuk nak membelikan apa-apa perkara. Apa-apa benda yang dia kena nak membeli.
Itu makna patut. Kalau orang yang tidak ada duit, segala benda pun tak patut nak beli. Sebab tidak ada duit. Begitu. Maka di sini pun begitu juga. Dengan sebab ada kudrat. Tilik kepada semata-mata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Bolehlah dia tu nak mengadakan dan nak meniadakan akan apa-apa yang dia kehendak. Tapi bukan dia diri mengada. Bukan kena atas mengada, bukan kena atas meniada. Bahkan kira di sininya patut ke tidak patut. Maka dengan sebab ada kudrat, maka dah patutlah nak mengada dan meniada. Contohnya orang yang ada duit tadi. Orang yang ada duit, kita kira tangga yang pertama apabila dia dapat memilikikan duit adalah patut membeli. Nak beli, tak nak beli, itu serahkan dia lah. Tapi patut nak beli benda tu, patut nak beli benda ni. Bukan kena atas membeli. Mata-mata patut nak membeli. Begitu. Itu maksud katanya suluh mana patut. Kalau kita ada baju, kalau kita ada baju, maka patutlah bagi kita nak pakai. Kalau nak, patut juga bagi kitanya tak pakai, simpan di dalam almari kalau kita tak nak pakai. Tapi kalau orang yang tidak ada baju, nak kira kata patut nak pakai ke tidak, jawabnya tak patut di awal lagi sebab tidak ada baju. Begitulah. Maka suluhi di sini sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Maka tentu sama sekali patutlah dia nak mengada dan nak meniada. Tapi bukan kena atas mengada, bukan kena atas meniada. Sebab katanya patut padan baru. Qadim dengan maknanya sedia kala lagi dah. Mana sedia kala lagi dah Allah Ta'ala di dalam patut untuk nak mengada dan meniada. Tengok dia kata, iaitu ta'alluq suluhi qadim, patut kudrat. Patut kepatutan, kelayakan bagi kudrat. Layak oleh kudrat, patut oleh kudrat bila pada azal. Pada azal mana sedia kala mari dah. Patut mengadakan, ini untuk nak mengadakan dan meniadakan. Patut untuk nak meniadakan. Mengada dan meniada dengan kudrat. Jadi maknanya patut kudrat, ini patut Allah Ta'ala dengan kudrat itu untuk nak mengada dan meniada. Tapi belum mengada tetapi belum meniada. Habis itu mengada dan meniada bila? Pada waktu imkan. Pada waktu imkan. Jadi Allah Ta'ala mengada sampai masa mengada dan meniada itu bila? Sampai apabila masuk dalam waktu imkan. Dalam masa imkan. Begitu. Pada waktu imkan, yakni pada waktu boleh menjadikan segala mungkin. Ialah selepas kira kata waktu imkan tu mula di mana? Mula daripada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa imkan kita kira daripada mulai Allah Ta'ala menjadi akan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda makhluk Allah Ta'ala yang pertamanya yang mulai Allah Ta'ala menjadikan ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai daripada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situlah dikatakan imkan. Selepas pada tu maka Allah Ta'ala sampai masa mengadakan apa yang dia kehendak nak mengada dan meniadakan akan apa benda yang dia kehendak nak meniadakan. Jadi maknanya belum pada Allah Ta'ala menjadikan akan nur Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak mengadakan apa-apa sesuatu.
Sebelum pada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pada tunya Allah Ta'ala tidak menjadikan apa-apa sesuatu. Tidak ada makhluk lagi. Tidak ada makhluk lagi bagi Allah. Allah tak membuatkan lagi akan makhluk. Hanya makhluk yang pertamanya ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum pada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad itu, dikatakan dikatakan tak dipanggil kata waktu imkan. Tak dikatakan waktu imkan. Nak bandingnya seolah katanya belum pada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad itu, seolah katanya di kawasan tempat itu penuh dengan batu. Tak terima nak tumbuh oleh suatu tumbuhan. Seolah katanya suatu kebun, suatu bukit masalan penuh dengan batu sehingga tak terima tumbuh oleh sesuatu tumbuhan. Apabila masuk di dalam masa imkan, seolah katanya di bukit itu, di tanah itu ialah tanah biasa ini. Terima nak menumbuhkan akan apa-apa tumbuhan. Maksudnya belum pada masa imkan tidak ada suatu makhluk pun. Allah Ta'ala tak menjadi. Apabila masuk dalam waktu imkan, ialah mulai daripada menjadi oleh nur akan nur Nabi Muhammad, maka di situ masa imkan akan adalah makhluk yang lain daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud daripada ta'alluq yang pertamanya, kita mesti tahu bahawasanya dengan sebab kita hukum kata Allah bersifat dengan kudrat, maka tentu sama sekali boleh nak mengada dan meniada. Tapi kalau tak sampai masa tak mengada, tak sampai masa tak meniada, seperti kita dapat miliki duit tadilah. Apabila dapat memiliki duit tadi, dah patutlah kitanya, dah layaklah kita nak beli apa-apa benda yang cukup-cukup dengan duit kita. Tetapi nak beli itu bila, nak membeli, nak membayarkan bila, nanti sampai masa kita perlu. Tapi kalau tak perlu, kita tak membeli. Bukan ada duit terus beli, bukan begitu. Setengah itu simpan duit dia, kerana tak belanja, tak sampai masa, tak ada keperluan untuk nak belanja lagi. Belum belanja lah. Maka begitu dalam suluh patut padan saja. Itulah dikatakan ta'alluq suluhi. Dan tiga daripadanya daripada 7 itu bukan lakah. Maknanya tadi dah 1, ni cerita 3 pula. Maknanya tadi 1, ini 3 jadi 4. Dan 3 ta'alluq. Dan 3 yakni 3 ta'alluq pula daripada 7. Dan 3 yakni 3 ta'alluq pula daripada 7 ta'alluq tadi, beberapa ta'alluq. Banyak ta'alluq pula, ialah 3 lah. Beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Dan makna tanjizi itu meluluskan. Kerana diluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradat pada azal. Ta'alluq tanjizi hadis. Dia tanjiz itu melulus. Kalau banding misal tadinya,
semata-mata kita dapat memilikikan duit itu, patut layak nak belikan benda-benda, tapi kita belum membeli sebab tunggu sampai masa kita kanak nak membeli. Maka tanjiz ni maknanya kalau duit tadi kita membelikan benda dengan duit itu, maka membeli itu dikatakan melulus, dikatakan tanjiz. Tanjiz tu makna melulus. Hadis maknanya baru, lawannya qadim. Tengok dia katanya, dan makna tanjizi itu melulus. Melulus ni kalau kita cakap mudah-mudahnya, buat je lah. Selepas pada duduk dalam keadaan layak tadi, ni sampai masa buatlah. Melulus. Tapi dikandaki melulus, nisbah bagi sifat kudrat ini ialah mengada. Kalau dia kalau dia kanak nak mengada lah, dan meniada. Itu dikandakkan dengan melulus. Kerana dilulus. Sebab apa panggil tanjizi? Kerana diluluskan dengan kudrat. Kerana Allah Ta'ala meluluskan dengan kudrat, itu akan barang yang ditentu oleh, yang ditentukan dengan iradat, ditentukan dengan iradat tu pada azal. Jadi maknanya Allah Ta'ala meluluskan, yani mengada dan meniada itu mengikut apa yang ditentu oleh iradat. Ditentu oleh iradat, tentu tu bila? Pada azal, pada sedia kala dah. Jadi maknanya dia nak mengada bukan semata-mata nak mengada. Apabila nak mengada, dia bukan semata-mata mengada, semata-mata meniada. Mengada mengikut akan yang ditentu oleh iradat. Contohnya iradat menentu, katanya benda ini akan diada pada masa gian-gian, pada tempat gian-gian, pada tempat, pada negeri gian-gian. Maka Allah Ta'ala sampai masa ditentu oleh iradat, Allah Ta'ala pun mengada. Maka mengadakan itulah dikatakan melulus. Apabila mengada, benda itu dah ada sampai masanya kudrat, sampai masa yang ditentu oleh kudrat, kata benda ni mesti dimeniadakan, maka kudrat pun meniadakan. Maknanya ta'aluk tanjizi ni kita katanya ta'aluk sengoti lah. Ta'aluk sengoti. Kalau tadi maknanya salah kata dalam cadangan saja. Kalau tadi patuk padan suluhi itu patuk padan cadangan saja. Duduk dalam cadangan, duduk dalam patuk padan. Tak buat lagi, belum buat lagi. Adapun tanjizi melulus, mana kalau mengada sungguh. Kalau meniada, meniada sungguh. Bukan dari patuk padan nak mengada, bukan patuk padan nak meniada. Contohnya, kalau kita nak bangunkan sebuah rumah, jadi belum pada kita nakkan sebuah rumah, masalah kalau kita belum ada duit, tak patut lagi kita nak membangunkan, sebab tidak ada duit. Tak patut lagi kita nak membangunkan sebuah rumah, nak membinakan sebuah rumah. Tetapi apabila kita ada duit dan plan rumah pun dah dibuat dah. Plan rumah pun dah dibuat dah. Tapi maka apabila kita ada duit, maka dan juga plan rumah pun sudah ada, tempat nak bangunkan rumah pun dah ada siap kesemuanya, tukang pun dah ada, maka dalam keadaan gitu dikatakan patut layak untuk nak membangunkan sebuah rumah. Itu dikatakan suluhi misalnya. Tapi orang tanya, bila nak bangunkan rumah? Bila nak bangunkan rumah? Maka duit dah ada, plan dah ada, tukang pun dah ada, tempat nak bangunkan rumah dah ada. Maka kita jawab, nanti dulu, tak sampai masa lagi. Nanti dulu. Kalau orang tua dulu dia tanya, tunggu dulu, bulan Muharram tak boleh bangunkan rumah. Orang tua dulu dia kira begitu.
Maka kita seolah katanya kita pun jawab kata nanti dulu, nanti masuk bulan Maulid dulu. Nanti nak bangun pada satu bulan Maulid. Nak mula letak tapaknya. Maka dalam keadaan gitu kita dalam patut pada nak buatkan rumah. Tapi belum sampai masa ditentukan. Apabila sampai masa ditentukan, kita pun mulai buat. Mulai buat tu dikatakan melulus. Dikatakan tanjizi pada bahasa Arabnya. Begitulah. Jadi maknanya kudrat sungguhlah dia boleh mengadakan, boleh meniadakan, tetapi bukan semata-mata boleh nak mengadakan terus. Bukan begitu. Mengikut masa-masa, mengikut tempat-tempat yang ditentu oleh iradat. Menentu iradat tu sedia kala lagi dah. Maka itulah dikatakan ta'alluq tanjizi hadis. Maka kenapa kata hadis? Sebab mengada ni memanglah baru. Tengok Allah Ta'ala mengadakan kita berapa tahun, dah berapa tahun lepas ya. Tak sampai 100 tahun pun. Sebab tu dikatakan baru. Jadi ta'alluq tanjizi hukumnya baru. Ta'alluq suluhi hukumnya qadim. Sebab tu kalau suluhi hukum dia qadim. Sebab tu dikatakan ta'alluq suluhi yang qadim. Adapun tanjizi memang baru. Sebab tengok mengada bila selepas mengada ada masa yang tertentu. Nak meniada pun bila pada masa yang tertentu. Apabila boleh menentukan masa itu menunjuk kata baru. Tengok Allah Ta'ala meluluskan mengadakan kita. Tak sampai 100 tahun lagi. Begitulah. Sebab tu dikatakan tanjizi ni perkara yang baru. Ta'alluq tanjizi baru, ta'alluq suluhi qadim. Hukum dia. Begitulah. Dan yang ketiga itu ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada Adam yang dahulu, dan ta'alluqnya dengan meniadakan dia kemudian daripada adanya, dan ta'alluqnya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Dan 3 ta'alluq daripada 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Tengok dia katanya dan yang ketiga. Dan yang ketiga maknanya ta'alluq suluhi qadim 1. Yang keduanya ta'alluq tanjizi hadis. Itu yang kedua. Maka ini masuk bahagian yang ketiga. Masuk bahagian yang ketiga. Ini nak bilang bagi cukup ya. Tidak mengikut tertib. Dan yang ketiga dan yang tiga itu. Dan yang tiga itu dan yang tiga ni dan ta'alluq dan yang tiga itu mana yang dan ta'alluq yang tiga itu. Ialah ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin. Kemudian daripada Adam. Dan ta'alluqnya dengan meniadakan dia kemudian daripada adanya. Dan ta'alluqnya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Jadi maksudnya begini. Jadi ta'alluq yang pertama ialah ta'alluq suluhi qadim.
Itu sebagai ta'alluq yang pertama. Yang pertama tu pada bilangan lah. Ta'alluq yang pertama yang pada bilangan. Kemudian masuk pula dalam bagai ta'alluq tanjizi hadis. Maka ta'alluq tanjizi hadis kita kiranya ada 3 bagai yang masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Maksudnya begitu. Jadi satunya ta'alluq tanjizi, ta'alluq suluhi qadim. Lepas tu yang kedua ta'alluq tanjizi hadis. Maka ta'alluq tanjizi hadis di bawah dianya ada 3 bagai. Di bawahnya, bawah ta'alluq tanjizi hadis ada 3 bagai. Sebab tu dia katanya tadi dan 3 daripada 7 beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Kita ulang balik sikit untuk nak habiskan keliru kita. Kita ulang balik. Dia kata tadi dan 3 daripadanya daripada 7 beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Beberapa bagai yakni 3. Beberapa bagai ta'alluq tanjizi hadis. Maknanya ta'alluq tanjizi hadis ada beberapa bagai. Ta'alluq tanjizi hadis ada beberapa bagai. Begitu. Dia kata dan 3 daripada 7 pula beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Maknanya ta'alluq tanjizi hadis itu ada beberapa bagai pula. Bagai dianya ada 3. Tengok dia kata maka 3 bagai itu mana dia? 3 bagai itu mana dia? Di sinilah tepat nak ceritanya. Di sinilah tepat nak ceritanya. Mana dia 3 bagai? Dia katanya dan 3 itu kita ambil ringkas-ringkas dulu, nanti kita urai balik. 3 bagai yang masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis itu satunya dia kata dan 3 itu ialah ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin. Kemudian daripada Adam yang dahulu. Itu satu. Ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada Adam yang dahulu. Itu satu. Dan yang kedua, ta'alluqnya dengan meniadakan dia kemudian daripada adanya. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ta'alluqnya dengan mengadakan kerana membangkitkan daripada kubur. Maka itulah 3 bagai ta'alluq yang masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Sebab tu dia kata 3 ta'alluqnya dan 3 ta'alluq daripada 7 tu kenapa beberapa ta'alluq bagi ta'alluq tanjizi hadis. Jadi masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadisnya ialah 3 bagai pula. Jadi maknanya suluhi dah 1. Suluhi ada 1. Apa tu tanjizi ada 3. Kira-kiranya jadi 4. Dah 4 ta'alluq. Maknanya ada tinggal lagi 3 ta'alluq pula ialah ta'alluq qabdah yang 3 bagai lagi akan datang. Begitu. Jadi nak bagi cukup 7 tu dengan secara ringkasnya satunya ta'alluq suluhi qadim ada 1 bagai itulah. Tidak ada bagai-bagai di bawahnya. Kemudian 3 pulanya yang masuk 3 ta'alluq pula yang masuk di bawah bagai ta'alluq tanjizi hadis. 3 bagai ta'alluq yang masuk di bawah tanjizi hadis. Mana dia 3 tu satunya ta'alluq pada ta'alluq dengan mengadakan daripada asalnya tak ada. Daripada asal tak ada kepada
ada. Mengadakan daripada asalnya tak ada. Itu satu. Dan yang kedua, takluknya dengan meniada. Selepas pada Allah Ta'ala mengada, maka benda itu jadi ada, sampai masa ditentu oleh iradat meniada, maka Allah Ta'ala meniadakan. Allah Ta'ala meniadakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala mengadakan balik akan yang sudah meniada. Untuk nak bangkit daripada kubur, lagi akan datang. Begitulah. Jadi tiga ta'alluq ini masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Maka campurnya suluhi 1, 3 yang masuk di bawah tanjizi hadis jadi 4. Maka ada 3 lagi ialah ta'alluq qabdah. 3 bagai lagi masuk di bawah ta'alluq qabdah. InsyaAllah kita akan bicarakan semuanya. Maka untuk pagi ini kita akhir dengan kata dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan mengadakan. Nanti kita urai balik. Jadi 3 ta'alluq itu masuk di bawah ta'alluq tanjizi hadis. Nanti kita urai balik masalah ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada Adam yang dulu. Maka untuk pagi ini kita sekadar itu dulu. Masalah belum selesai. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.